khianat tersebut. Jadi teruskan bersama kami di Malaysia Gazette dan juga MG Perak untuk sama-sama melihat perkembangan terkini berkenaan situasi ini. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk berkongsi kronologi kejadian di mana berdasarkan laporan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak JBPM Perak, bahawa pasukan Balai Bomba dan Penyelamat BBPI Tawar menerima panggilan kejadian kebakaran kira-kira jam 3.05 pagi dan bergegas ke lokasi kejadian di Lorong Semarak Jaya, Taman Semarak Jaya Air Tawar, dan pasukan bomba kemudiannya tiba 3.12 pagi dan mendapati terdapat kebakaran melibatkan 3 buah kereta di kawasan parking kereta rumah yang melibatkan kereta jenis Mercedes, kereta Honda CR-V dan juga Toyota Hilux, serta bumbung dan siling garas yang terbakar 10% dan tidak melibatkan mangsa. Dan media kira-kira pada pagi tadi digemparkan bahawa insiden kebakaran yang melibatkan 3 kereta itu merupakan milik ahli Parlimen Beruas ataupun penasihat DAP Perak, Datuk Ngeh Koham, dan rentetan itu Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri mengeluarkan kenyataan sekitar jam 10:11 pagi tadi yang mengatakan bahawa polis tidak menolak kemungkinan terdapat unsur khianat dalam kejadian kebakaran melibatkan rumah ahli Parlimen Beruas Datuk Ngeh Koham di Taman Semarak Jaya Air Tawar awal pagi tadi. Dan Hassan Muhammad Yusri berkata berkaitan itu polis akan melakukan siasatan terperinci dari pelbagai sudut bagi mengesan punca kejadian. Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri juga, pihak polis juga menerima panggilan daripada Koham memaklumkan mengenai kejadian tersebut sekitar jam 2.55 pagi. Kebakaran itu membabitkan sebuah kereta Mercedes-Benz musnah, manakala 2 lagi kenderaan lain iaitu Honda CR-V rosak di bahagian bumper belakang serta bahagian badan sebelah kanan, dan Toyota Hilux di bahagian hadapan pacuan 4 roda tersebut. Dan lebih menggemparkan lagi bahawa polis turut mengesahkan bahawa turut ditemui di lokasi kebakaran adalah botol disyaki mengandungi molotov koktail, atau dalam bahasanya ada yang panggil bom petrol, dan sehubungan itu kes disiasat di bawah Seksyen 435 Kanun Keseksaan Khianat dengan Api dan akan disiasat secara terperinci serta dari pelbagai sudut. Oleh itu, pihak polis juga sedang berusaha mengesan individu yang terlibat dan juga siasatan masih lagi dijalankan, dan orang ramai diminta untuk tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan. Jelasnya, Koham sebelum ini pernah mencetuskan kontroversi apabila mencadangkan supaya pakar perlembagaan daripada kalangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk mengubal undang-undang Islam. Bagaimanapun, beliau kemudiannya memohon maaf dan menyatakan tidak berniat untuk masuk campur dalam hal ehwal agama Islam dengan membuat cadangan itu. Dan kita masih lagi menanti ketibaan ahli Parlimen Beruas.
pelayar Malaysia Gazette dan juga MG Perak. Kita masih lagi menanti ketibaan ahli parlimen berwas yang juga penasihat DAP Perak Dato' Nge Koham untuk hadir pada sidang media di pusat khidmat ahli parlimen berwas di Air Tawar. Dato' Nge Koham telah sampai dan kita akan terus proses dengan sidang media. Boleh.
kerana sudi datang untuk sidang media ini. Mohon maaf terlewat sedikit kerana saya menyediakan salinan kenyataan media saya ini untuk semua media. Dan juga saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada semua Esko, Adun, ahli parlimen dan ahli majlis dan semua rakan-rakan yang datang menyokong, memberi sokongan kepada saya berkenaan dengan kejadian pagi ini. Saya mohon maaf tak sempat menterjemahkan kenyataan media ini dalam 3 bahasa yang biasa saya buat. Pagi ini saya gunakan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu bercampur kerana laporan polis saya dalam bahasa Melayu dan kenyataan dalam ini juga ada rujukan tentang bahasa Melayu, dan kemudian mungkin saya akan buat penterjemahan yang lebih lengkap untuk semua pihak. 包括华语的有时间会给大家一份。sidang media ini dipanggil kerana I suspected an arson at my house this morning at around 2:50 a.m. Today is 10 January, Wednesday, and I call on all political parties and religious-based organizations to act responsibly and not to stir up hatred and create unrest. Malaysians need to unite to fight against extremism and violence in our society. Inilah harapan saya. Jadi the details of the fire and the suspected arson at my house this morning are stated in the police report attached in this media statement. The fire is suspected to be an arson due to a broken bottle with an object looking like a firework candle taped to the bottle. Jadi kejadian yang berlaku ini telah saya nyatakan secara terperinci dalam laporan polis saya. Untuk mereka media yang tak dapat hadir tapi mengikut live ini, saya bacalah kejadian pagi ini mengikut laporan polis pagi yang saya buat pagi ini. Pada 10 hari bulan Januari, jam lebih kurang 02.50 iaitu 2.50 pagi, saya dan isteri saya sedang tidur di bilik tidur tingkat atas rumah saya, iaitu di Taman Semarat Jaya, Aitawa. Tiba-tiba isteri saya terdengar bunyi loceng rumah dibunyikan berkali-kali. Isteri saya bangun dan buka tingkap dan mendengar ada orang menjerit api-api dalam bahasa Cina. Isteri saya tidak nampak sebarang api kerana terlindung oleh anjung rumah saya, the porch, because the window down there got a porch, so he didn't see any fire at that point of time. Beliau turun ke tingkat bawah dan nampak motorkar jenis Mercedes model E300 nombor pendaftaran WVX 7411 telah dijilat api. Ini kereta yang biasa saya bawalah. Beliau terus naik ke tingkat atas dan memanggil saya. Saya pun turun dan melihat keadaan. Saya membuka pintu rumah dan nampak motorkar Mercedes nombor pendaftaran WVX 7411 telah dijilat api, dan di bahagian hadapan motorkar berhampiran dengan pintu rumah saya ternampak satu botol kaca yang telah pecah dengan api kecil yang masih bernyala.
Jadi masa itu saya pun sudah syaki itu kemungkinan besar satu arson, kerana kalau bakar kereta di belakang, dia satu tempat api. Kalau ia berpunca daripada motorkar itu sendiri. Tapi saya nampak satu botol yang ada juga api menyala. Saya terus menelpon Balai Polis Aitawa dan juga Balai Bomba Aitawa. Tidak lama kemudian pihak polis dan pelak bomba telah tiba. Pihak bomba telah berjaya memadamkan api tersebut. Saya kemudian terus menghampiri serpihan botol yang dinyatakan di atas tadi. Saya mendapati serpihan botol tersebut ditipkan dengan satu objek semacam firework candle. Dan semacam lah, saya tak tahu apa barang itu. Yang kita tahu sekarang ni, kita kadang-kadang taruh atas birthday cake lah, itu firework lah. Saya mensyaki perbuatan khianat dengan api atau arson untuk membakar harta benda saya dan rumah saya telah berlaku. Motorkar Mercedes saya hampir keseluruhan musnah di jilat api, dan dua buah kenderaan berdekatan iaitu motorkar jenis Honda CR-V nombor pendaftaran AHM 7337 dan Hilux motorkar Hilux pendaftaran AHC 118 juga mengalami kerosakan akibat dari api kebakaran tersebut. Siling anjung rumah saya juga turut dijilat api. The porch was also was on fire. Anggaran kerugian tidak pasti. Saya datang ke balai membuat laporan ini supaya pihak polis boleh menyiasat kes ini yang disyaki perbuatan khianat dengan api, arson. Itu saja laporan saya. Saya teruskan dengan media statement saya. I would like to thank the police and the fire rescue department for their quick response after I contacted them about the fire. Saya terima kasihlah kepada pihak polis dan juga pihak bomba yang memang datang dalam masa yang tersingkat untuk menyelamatkan keadaan. The fire and rescue department quick response saved my house from being burned down completely, as the fire has spread very fast and to the ceiling of the porch has been engulfed with fire. I'm grateful to the police and the fire rescue personnel for the help rendered. Saya nak rakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kepada pihak polis dan bomba. Kalau bomba lewat lagi, mungkin keseluruhan rumah saya akan terbakar kerana akan dijilat. Saya tak nak gunakan perkataan terbakar, dijilat api, kerana ini memang satu kebakaran yang diniatkan, bukan tidak sengaja. Kerana masa saya keluar, kereta sudah bakar dengan besar dan dia hampir membakar. Sebenarnya pun api pun sudah mula dengan kedua kereta yang lain. Tapi kita sempat selamatkan kedua-dua kereta tersebut, sungguh pun ada sedikit kerosakan. I'm not involved in any quarrel or dispute with anyone. I tried to be professional in my conduct all these years in politics. The only reason I suspect this suspected arson could occur is due to the media statement I issued on 28 December 2023. Saya tak ada bergaduh dengan mana-mana pihak. Setahu saya tak ada gaduh, tak ada bertelingkah, tak ada enemy pun bagi saya lah. Kalau orang anggap saya enemy, itu mungkin lain lah. Jadi dalam keadaan yang terkini di mana semua aman, tenteram, tak ada pergaduhan, saya rasa satu-satu kemungkinan besar berlaku arson ini adalah berbangkit daripada kenyataan media yang saya
dikeluarkan pada 28 hari bulan Disember 2023. My media statement was in response to the suggestion by the federal government to form a committee headed by Chief Justice Tun Jaki bin Tun Azmi to study the conflicts between Sharia law and the Constitution. The 11 members of this committee are all Muslims. I suggested that non-Muslim constitutional experts be appointed into the committee so that non-Muslim views with regard to the provisions in the federal constitution will also be taken into account before proposal for any change of our law is made. I specifically state that the views of non-Muslims with regard to the provisions in the federal constitution be taken into account. Never at any point of time did I say that they interfere in Islamic law or Islamic matter. Saya ingin menekankan di sini. Anda boleh baca saya punya media statement yang sudah saya keluarkan dari 3 bahasa, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Mandarin. Tak pernah saya minta mana-mana anggota yang akan dipilih dilantik itu mencampuri hal Islam. Saya dengan jelas menyatakan supaya kerana dalam komiti ini 11 orang adalah semua orang Islam, dan kerana jabatan kuasa ini sedang mengkaji bagaimana menyelaraskan undang-undang syariah dengan undang-undang dengan perlembagaan persekutuan. Jadi pada hemat saya sebagai seorang peguam dan sebagai seorang ahli parlimen, penyelarasan ini kalau berlaku kadang-kadang mesti meminda perlembagaan persekutuan. Saya jangkalah pindahan kepada perlembagaan persekutuan ini kemungkinan akan dicadangkan. Jadi saya tekankan minta seorang ataupun orang kepakar, bukan siapa-siapa, bukan Islam, yang ada kepakaran dalam perlembagaan persekutuan untuk memberi pandangan tentang peruntukan perlembagaan persekutuan. Jelas tak ada bagi pandangan tentang hukum syariat ke, Islamic law ke, atau apa-apa hal tentang Islam. Anda boleh baca saya punya media statement sudah dikeluarkan. Saya nak tekankan lagi to give the view on the federal constitution. Itu saja, kerana federal constitution ini kalau kita pindah, ia merangkumi semua orang, orang Islam, orang bukan Islam, dan juga ada orang Islam yang berlainan pendapat tentang kebebasan. Jadi ia sesuatu yang menyeluruh, yang merangkumi semua orang, semua kaum, semua agama, semua wilayah, semua orang. Jadi maksudnya kalau nak pindah untuk selarakan, bagi pandangan saja. Itu pun satu show saya. Jadi kalau saya juga cadangkan bahawa seorang wakil daripada Badan Peguam Malaysia dilantik. 11 orang ini kita lantik seorang bukan Islam, satu orang dari Badan Peguam untuk bagi pandangan, kerana saya seorang peguam. Jadi Badan Peguam ini merupakan satu badan yang ditubuhkan oleh Akta Parlimen. Jadi mana-mana perkara berkaitan dengan undang-undang, mereka biasanya akan bagi pandangan, kerana itulah kepakaran peguam-peguam. Jadi itu saya cadangan. Tapi malangnya in response to the said media statement, saya nak tekankan di sini, saya ada bukti past leaders and parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu Leaders have accused me in interfering in Islamic matter by distorting my said media statement and said I propose the following. Ini bahasa yang setiap perkataan yang digunakan oleh mereka. Tadi saya sudah kata cadangan saya berkenaan dengan pindahan perlembagaan. Tapi mereka kata, saya sudah dapat bukti semualah ni,
saya cadangkan melantik pakar perlembagaan bukan Islam untuk mengubah undang-undang Islam. Terus tak? Untuk gubah undang-undang Islam. Tadi saya kata tentang perlembagaan. Lagi perkataan ini contoh-contoh lah, saya bagi 3 contoh. Kedua, perkataan yang digunakan mencadang untuk kerajaan melantik orang bukan Islam ke dalam jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk mengubah undang-undang Islam lagi. Ini dia kata saya cadangkan untuk lantik yang bukan Islam masuk untuk begini. Ini dan contoh ketiga, saya rasa lagi banyak contoh lah. Saya pagi-pagi tadi tak sempat saya baca sekali lagi apa yang mereka katakan. Yang ketiga, dikatakan saya showkan campur tangan urusan pengharmonian institusi Mahkamah Syariah oleh pakar perundangan bukan Islam. Tengok, dia kata saya cadangkan pakar bukan Islam ini untuk campur tangan dalam institusi Mahkamah Syariah. Bila? Mana perkataan ini ada? Ini satu fitnah besar. Above are the exact words used by them. Diorang boleh baca lah apa yang mereka cakap ni. Saya tak selaraikan semua nama-nama mereka. Dan such past and bersatu leaders have defamed me and misled our society, especially the Muslim community. They owe the public an apology. They have also, through their statement, instigated hate against me. The fruit of hate is violence. Kerana mereka mengapi-apikan, menghasut orang untuk benci saya. Kalau kita tahu hakikat kebencian ialah keganasan, itulah yang berlaku bagi saya. Saya syakilah. Kalau tidak, kenapa orang nak bakar saya punya kereta, saya punya rumah, nak bakar kalau saya dalam rumah, bagi saya mati dalam rumah untuk bunuh saya. When DAP was working with PAS under Pakatan Rakyat, we were taught that defaming someone is a grave sin. Unfortunately, we now see many PAS leaders defame people freely. Semasa DAP bekerja sama dengan PAS dulu di bawah Pakatan Rakyat, kita bukan Muslim telah diajar oleh orang-orang PAS. Fitnah itu satu dosa besar. Ada yang gunakan perkataan lebih teruk daripada membunuh. Itulah yang diberitahu. Tapi sekarang ni kita nampak pemimpin-pemimpin PAS, ramai daripada mereka, saya bakal kata semua, bebas memfitnah orang. Macam yang saya tunjukkan tadi. Saya kata bagi pandangan tentang pindaan tentang perlembagaan persekutuan. Dia kata saya minta yang bukan Islam ini untuk bagi pandangan mengubah undang-undang Islam atau masuk campur isu Mahkamah Syariah. Ini satu fitnah besar. When I saw that my suggestion has been manipulated to stir intolerance and hatred by such people, I apologize and withdraw my suggestion. Apabila saya nampak cadangan saja dimanipulasikan oleh kumpulan-kumpulan seperti ini untuk intolerance, untuk orang kata intolerance masuk dan untuk menaikkan kebencian, saya rasa lagi baik saya mohon maaf untuk tarik balik cadangan saya. Kerana demi kebaikan semua orang, saya tak nak yang ada yang terpesong oleh mereka. Kalau kita tengok video dia, Badrul Hisham, itu Cikgu Badrul Hisham, nama samaran is Cikgu Bad. Wah, emosi berkobar-kobar. Tapi tepi dia orang pun ketawa sikit. Dia punya orang, dia tahu itu cara dia, tapi cara dia itu tak betul. Ini berkobar-kobar. Kita ni nak fakta, nak bincang, bukan nak apa kata mainkan emosi. Ini sangat tidak bertanggungjawab.
Sebab itu saya mohon maaf, saya keluarkan satu statement pada 31 hari bulan Disember dan kata saya tarik balik cadangan. Kalau ada segelintir, saya bukan kata semua Islam, kalau ada segelintir orang Islam yang kerana puak-puak ini tidak boleh terima cadangan pun, lagi baik saya jangan campur dalam isu ini. Sungguh berniat saya tadi kata saya hanya nak bagi pandangan tentang perlembagaan persekutuan. Jadi saya tak nak jadi dipergunakan oleh kelompok-kelompok sedemikian untuk menghancurkan negara, menyebabkan kucak-kacir dan ketidaktenteraman awam. Saya mohon maaf dan menarik balik cadangan saya. We must not allow such group to manipulate the emotions of the public. We must encourage mature discussion in all matters. Saya harap komuniti Malaysia untuk kita menjadi sebuah negara progresif. Kita jangan setiap perkara sikit-sikit nak beremosi. Tak boleh bincang. Kita mesti menjadi satu masyarakat yang matang. Dalam semua hal, kita boleh bincang. Ada cadangan, kita bincang. Kalau cadangan itu baik, kita terima. Cadangan tak baik, kita tolak. Jangan sebelum dengar perbahasan atau perbincangan, kita marah, tunjukkan kemarahan. Itu bukan satu gejala baik untuk Malaysia. Kalau Malaysia nak jadi first world nation, kita mestilah orang yang berfikiran matang dan boleh berbincang untuk mendapat kita kata result atau keputusan yang terbaik. So saya haraplah jangan lagi ada orang yang dengar tentang cara macam Badrul Hisham itu beremosi ni, bangkit-bangkit dengan cakap-cakap. Orang kata lower your voice lah, dalam parlimen kita dengar lower your voice, we call increase your reason or bukan dengan cara emosi lah, state your reasons. I have never been anti-Islam. It has been proven in court. Saya di sini tekankan, saya tak pernah anti-Islam. Ini telah dibuktikan di mahkamah. Mohon maaf, saya terpaksa gunakan contoh ini untuk bagi tahu rakyat orang Melayu dan Islam siapa ngaku HAM sebenar. Kerana dulu mantan Perdana Menteri kita Dato' Sri Ismail Sabri, semasa dia menjadi menteri, dia dalam Facebook dia pun menuduh saya terkena anti-Islam. Terkena ni macam maksudnya serah banyak kes lah, semua orang tahulah. Di dalam Facebook dia bertarikh 1 hari bulan Februari 2012, dia mengatakan saya adalah well known for being anti-Islam. Saya sebenarnya minta dia tak payah mohon maaf lah, saya pun kenal dia saya senior dekat UM. Tarik balik lah satu kenyataan itu, tak payah mohon maaf. Kita berpolitik ni, saya ni hati terbuka ni, hati saya luan lapan. Tarik balik, dia kata ini politik. Masa itu dia kata dia dalam UMNO ni, dia tak boleh tarik balik. Tapi saya kata ikut Islam, kalau kita silap, kita mohon maaf, bertaubat. Betul tak? Silap kita buat yang baik. Dia kata tak boleh. Tak boleh untuk bersihkan nama saya di depan semua rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Islam. Saya terpaksa menyaman dia di mahkamah. I have to, when I saw him in court, he could not show an utterance or action that I had been anti-Islam. He admitted that he defamed me, admitted liability, and paid me 80,000 ringgit as compensation and 5,000 ringgit cost. Masa saya sama dia di mahkamah, kalau saya terkena anti-Islam ni, mesti ada ucapan saya, tindak tanduk saya yang anti-Islam. Kalau terkena ni, mesti banyak kes lah. Tapi dia tak boleh tunjukkan satu kes pun
Maksudnya ini fitnah besar lah. Tak ada pun mana-mana tindak tanduk saya anti-Islam. Dia kata saya terkenal, dan dia mengaku dia bersalah, dia mengaku liability. Maksudnya bukan bayaran sebagai settlement. Saya kata tak, mesti mengaku you salah. Dia mengaku salah, dia bayar saya RM80,000 pampasan dan RM5,000 kos. Kalau dia tak bersalah, dia boleh tunjukkan saya anti-Islam. Dia mesti tunjukkan di mahkamah penuh. Dia pun menteri, bukan sebarangan orang. Dia pun kalau tak silap saya masa itu pun Vice President UMNO. Dia pangkat, dia kedudukan tinggi. Hanya terdesak, terpaksa di mahkamah. Memang dia fitnah. Dia bayar saya RM80,000 dan RM5,000 kos. Saya nak bagi tahu semua orang Melayu dan orang Islam, di mahkamah saya telah dibuktikan saya tidak anti-Islam. Boleh As a member of parliament, I try to solve all problems brought to me. I want to help the voiceless and the town. Sorry, I want to help the voiceless and the downtrodden. Sebagai ahli parlimen, saya cuba selesaikan semua masalah yang dibawa kepada saya, terutamanya mereka yang voiceless, yang tak ada suara di masyarakat kita, yang dipijak, yang ditindas. Saya cuba tolong. Sebagai itu prinsip saya sebagai peguam dan juga sebagai seorang ahli parlimen. Kadang-kadang isu sosial ini melibatkan isu sensitif juga. Tapi kita mesti selesaikan isu sosial. Kita katakan dalam kes ini yang saya biasa bangkitkan ialah kadang-kadang social problem involve the issue of religion. As an example, the case of non-Muslim with the word Islam on the identity card. Ini kes bukan tentang orang Islam. Ini kes tentang orang bukan Islam. Saya nak tekankan, saya nak tolong ini semua Cina, India dan atas sebab-sebab tertentu lah, atau kes orang asli itu atas sebab-sebab tertentu. Mereka bukan Islam tapi berkata Islam ternyata dalam kad pengenalan dia. Mereka tak boleh berkahwin dengan bukan Islam. Memang mereka bukan Islam, jadi mereka nak kahwin dengan bukan Islam. Mereka tak boleh kahwin, jadi mereka terpaksa persetujukan luar nikah. Dalam mana-mana agama pun kita tak galakkan hidup luar nikah. So they have to stay together out of wedlock dan lahirkan anak di luar nikah. Kita tahu kalau anak we have give birth to children out of wedlock, ada impact psikologi atas anak-anak. Kalau kita masyarakat ni, kita ada satu isu. Ini bukan isu agama. Bagi saya ini satu isu sosial. Kalau orang datang jumpa saya, kalau bukan ahli parlimen, siapa mereka nak mengadu? Who can they help? Sure they call jumpa saya. Saya bukan nak main isu agama, tak. Mereka minta tolong, kita cuba tolong. Jadi saya haraplah we show compassion and mercy on them. Kita tunjuklah pri kemanusiaan, rasa simpati dengan orang-orang yang terjerat dalam keadaan yang terdesak ini. Mereka nak kahwin, tak boleh kahwin. Nak lahir anak luar nikah, siapa nak? Kita semua tak mahu kan? Tapi kita jangan paksa mereka lah. Itu maksud saya. Kita selesaikan dengan cara baik. Jangan putar belikkan nanti minta hormat murtad. Tak pernah. Itu utusan Melayu dululah. Dulu utusan Melayu. Terus sekali dia kata yang sentiasa itu heading orang hantar saya. Tak pernah saya kata hormati hak untuk murtad. Kita bawa masalah. Kemudian you manipulate itu tak betul.
Jadi akhir sekali, we must not be seen solely from the religious perspective. Akhir sekali, I forgive those who want to burn my cars, my house, and even harm my family, if they have been misled by falsehood and instigated by others to hate and commit violence. As a lawyer for 38 years and have been in public service for 33 years, I know it is never a happy life to live if you are involved in a crime and live in fear. I invite them to turn over a new leaf, be a good citizen, and don't cause worries to their families. Your family members love you, and when you are involved in a crime, it causes them much pain, sleepless night, and endless worry. Sebagai seorang peguam 38 tahun, saya buat macam-macam kes. Kes bunuh pun ada, kes trafficking dada 39B pun ada, kes-kes jenayah, dada, macam-macam. Biasanya, selain daripada orang itu yang melakukan kesalahan, dia takut, dia masuk penjara, dia takut macam-macam lah, hukuman akan ataupun cara polis melayan mereka. Bukan mereka saja hidup tak happy, tak gembira, mereka senantiasa hidup dalam ketakutan. Dan bukan mereka saja, ahli keluarga mereka, saya tahu semua mereka mengadu kepada saya. Saya ahli parlimen pun ramai jumpa saya. Ini Aseng ini bukan kes saya. Kes-kes yang berlaku baru-baru ni, mereka jumpa saya. Mereka tahu salah mau jumpa saya, mau tolong selesaikan. Saya mohon mereka lah, kalau mereka telah terpesong kerana kepalsuan ataupun fitnah yang dilakukan oleh setengah-setengah pihak, mereka lakukan ini, bertaubatlah. Saya maafkan. Tapi ini satu kesalahan dari segi jenayah. Saya harap mereka bertaubat. Hiduplah. Mana hidup Tuhan bagi kita satu satu nyawa saja. Hiduplah gembira. Jangan buat perkara-perkara ini yang menyebabkan anda terpaksa hiding everywhere, nak sembunyikan diri, takut-takut dijumpai. Bukan caranya. Jangan diperdayakan oleh mana-mana pihak. Yang saya cakap, Aseng kes yang jumpa saya ni, mereka dipergunakan oleh along-along dan bakar rumah, bagi molokot kotel dia, bom molokot. Kemudian lepas itu sudah ada video, takut jumpa saya. Begitulah, jangan dipergunakan. Jadi harapan saya pun berharap siapa-siapa orang ini, mereka dapat menjadi orang baik. Jangan dipergunakan, kerana saya sudah di air tawar 5 generasi. Setahu saya, kita tak ada musuh di air tawar. Jadi orang di sini memang baik dengan saya. Saya terus-terus bagi tahu, rumah saya tak ada CCTV, kerana saya rasa tak perlu. Semua persekitaran, semua orang kenal. Jadi saya sayangkan Malaysia. Inilah satu-satunya negara untuk saya. Saya pun berharap jangan-jangan mereka yang menghasut menjadikan Malaysia ini menggalakkan orang to hate dan membenci orang lain, dan mengamalkan cara mengganas ini. Kerana kita nampak begitu pentingnya ketenteraman awam ini. Peace of a nation is sacrosanct, cannot be bought by money. We see so many countries at war. We see so many, kalau not at war dengan lain-lain negara berperang, dalam perang saudara, kerana kelompok-kelompok berlainan, semua orang susah. Jadi kita marilah
kita jadikan Malaysia sebuah negara yang terbaik. Itulah media, kenyataan media yang hendak saya berikan petang pagi ini. Ada apa-apa no, I've never received any threatening call. So that's why I don't expect this to come. Because after I issue a statement, I see people try to instigate. Bagi saya, sebagai orang yang sebagai peguam, sebagai orang yang berkecimpung dalam politik public service 33 tahun, peguam 38 tahun, biasanya satu cadangan ini kita bincang. Tak adalah nak ugut-ugut macam yang berlaku lah. So to me it's a suggestion. I don't know apa pandangan semua. Cadangan itu cadangan bukan? Saya tahu orang Melayu pun baik. Saya banyak kawan Melayu. Kita bincang-bincang, cadangan itu satu cadangan. Tak setuju lah. Kita boleh tak paksa. Cadangan saja. Kalau satu hari ini di Malaysia ini cadangan pun tak boleh, susahlah untuk kita maju ke depan. Okay, I didn't receive any threatening call or any message of that form. So that's why I can only come to one conclusion. Itu saya rasa satu-satunya itu sebablah. Ada lain-lain soalan? Yeah, sorry. I must ask my wife. We know who are the two person who ring the doorbell. Yeah, we got. My wife is not here. Nearby, stay nearby. They pass by. Ini dua orang. Dia nampak api. Dia kemudian tekan loceng rumah. Datuk ada terima apa-apa mesej hubungan? Tak ada, langsung tak ada. Sebab itu saya fikir-fikir apa masalah punca dia. Ya, kita tahu yang bangkit. Saya yang banyak kecam saya ni adalah dalam komen-komen media dan social media. Macam-macam komen dan bohongan. Tapi saya selepas berlakunya perkara ini, saya pergi ke Kenduri, saya pergi ke jumpa ketua kampung kata kita fahamlah ini semua politik pihak sana. Saya pergi ke Kenduri, orang pun sembang dengan saya, berjabat tangan, greet me with fondness. Dia countdown 31 hari bulan di Teluk Batik, ribu-ribu orang Melayu, saya pun antara VIP lah dengan YDP. Kita pun berjabat tangan, bersua mesra dengan semua sana, ribu-ribu orang. Ada satu yang marah saya, macam biasa mereka masih mesra. Jadi saya rasa mungkin ini ada instigated by some people lah. Sebab itu saya rasa dia mungkin tak tahulah terpulangkan kepada pihak polis untuk siasat. Tapi kalau itulah sebab itu media statement itu yang diputarbelikkan, hanya satu conclusion, orang itu marah kerana saya campur tangan dalam hal Islam. Sebenarnya tidak. Datuk, susulan daripada kejadian tu ada tak macam untuk dari segi keselamatan lah? Ya, rasanya saya mestilah taruh CCTV sekarang. CCTV yang tercanggih. Dulu CCTV tak boleh nampak. Sebenarnya rumah saya, polis pernah berlaku insiden lepas, polis ada juga meronda rumah saya. Ikut polis, mereka meronda pukul 1 pagi tadi. Tapi ini berlaku pukul hampir 3 pagi. Itu depan tu ada CCTV saya rasa. Ada. Tapi kita cuba dapat. Ataupun sebenarnya rumah saya ni
rumah yang sangat selamat. Kerana kalau you nak masuk it's a three judges, semua orang persekitaran, semua orang perkenalan. Jadi kalau you masuk mana-mana tempat itu mesti ada berapa rumah ada CCTV. Jadi mesti tahulah. Tapi sama ada CCTV itu jelas ataupun mereka tutup muka kan, kita tak tahulah. Okay, thank you very much.